Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Okey, baris muka surat 26 yang kita syarah. Kalau ada kitab Hidayatul Azkiyah, ini kitabnya. Kalau tak ada, boleh tempah dekat madrasah. Kat kedai tak ada jual ni. Kita ni hanya kalau saya terjemah sendiri kan. Man fi tariqin lit ta'allumi yasluku wa ila jinani lahu tariqun sahla. Man fi tariqin li ta'allumi yasluku fa ilal jinani lahu tariqun sahla. Maksud dia, barang siapa menjalani pada jalan kerana menuntut ilmu, maka baginya jalan yang mudah menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis Nabi sesuai apa? Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani satu jalan menuntut ilmu. Macam mana satu jalan menuntut ilmu? Susah payah dalam menuntut ilmu. Itu menjalani jalan ilmu. Mengaji ilmu tauhid yang pertama, mengaji fiqh, cara beramal ibadat, mengaji cara tasawuf, mengaji ilmu cara hakikat. Contoh dia untuk kita memahami diri kita sebagai rahsia Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang dia Allah Taala bagi peluang untuk mengaji ni, langkah kaki kita mudah sampai, kita buka internet tengok mengaji apa semua, Allah Taala bagi peluang mengaji lah, mudah kita kata. Sebenarnya Allah Taala nak bagi syurga atas kita, balasan syurga. Allah Taala permudahkan. Sebab apa? Jalanan syurga tu ilmu. Kenapa saya kata jalanan syurga tu ilmu? Jadi ilmu tu yang kita kena letak dulu. Sebab kalau kita mengaji ilmu hakikat, mengaji ilmu hakikat, tajalli zat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi kita ngaji tadi ahadiyat. Orang panggil tajalli zat. Itu kosong, kita tak bicara apa lagi. Hanya cerita zat Allah Subhanahu wa taala. Turun kepada tajalli sifat, hakikat tajalli sifat, sebenar tajalli sifat ilmu. Tajalli asma ilmu. Sebab itu bila turun kepada af'al, apa yang berlaku di alam ni, dia mesti kena sama apa yang Allah Ta'ala tentukan pada ayat sabitah. Jadi semua tu cerita dia tajalli ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kan? Daripada tajalli tu yang orang untuk mendapatkan apa juga sesuatu kepahaman apa-apa, cerita dia semua letaknya di ilmu. Kalau ilmu ni tak ada, habis tutup buku. Mengaji banyak-banyak. Cari guru yang betul-betul boleh membimbing kita. Cari guru yang tak meninggalkan keraguan dalam hati kita. Bahkan makin kita mengaji, makin terbuka jalan dia. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan jalan ke syurga. Syurga mana? Syurga ada dua, kan? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa takut maqam Tuhan dia, itu ada dua syurga. Ada al-jannatul ajilah, ada syurga yang Allah Ta'ala sediakan di hari akhirat. Syurga yang al-jannatul ajilah, syurga yang Allah Ta'ala segerakan ketika kita hidup di atas dunia ni, syurga makrifat. Bila dapat makrifat dalam hati kita, syurga. Allah Ta'ala bukakan satu keyakinan, syurga nama dia. Bahkan keyakinan warid-warid yang datang dalam hati kita ni lah sebenarnya di hari akhirat mengikut sebagaimana warid yang berlaku di atas dunia. Kalau di atas dunia macam bateri nak malap ya, di hari akhirat cerita bateri malap juga. Kalau di atas dunia Masya Allah lampu dia terang ya, keyakinan dia kuat, kepahaman dia nyata. Di hari akhirat pun sama. Benda yang Allah Ta'ala bagi sebenarnya kayu ukur dia atas dunia. Jadi kalau macam tu, atas dunia sebagai tempat ukur dia, sebelum kita mati kena ada lah. Jadi jalan dia cari ilmu banyak-banyak, mengaji. Makin kita berilmu, makin tunduk macam padi.
Tahu? Makin berilmu makin tunduk macam padi. Bukan makin berilmu makin kita nak menyanggah orang lain, menganggap orang lain itu bodoh. Kita seorang aja atas dunia yang pandai. Itu tak betul. Okey ya? Itu mana Allah Taala permudahkan jalan ke syurga. Terus wa malauka tad'u janaha lahu idza yas'a ridan bi maramihi mutaqabbilan. Wa malauka tad'u janaha lahu idza yas'a ridan bi maramihi mutaqabbilan. Baris tada. Dan malaikat-malaikat merendahkan ia akan sayap bagi penuntut ilmu. Mana? Kenapa malaikat merendahkan sayap? Ini orang panggil malaikat pandang dengan kasih sayang. Kena faham dulu malaikat-malaikat ni benda apa malaikat. Nanti insya-Allah kalau ada rezeki saya akan bercerita nanti kejadian-kejadian malaikat. Sebenarnya kejadian malaikat yang 4 tu kepala. Malaikat Jibril contoh dia. Kerja dia menurunkan wahyu, memberi ilham. Israel apa semua. Israel lagi satu, Jibril, Mikael, Israel. Empat tu sebenarnya hakikat dia, rahsianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala nak menzahirkan seluruh rahsia selepas Muhammad tu Allah Taala zahirkan 4 malaikat ni. Ni ketua malaikat. Sebenarnya ada peranan malaikat. Ya. Jadi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas penuntut ilmu. Sebab itu penuntut ilmu kalau mati, tengah menuntut ilmu mati walaupun di atas katil. Dia tak masuk kelas hari itu, konteng kelas, meninggal. Tapi masih dalam kawasan menuntut ilmu. Syahid tak? Syahid tu. Jadi mana biarlah kita ni mati dalam keadaan ilmu dah. Sebagaimana Datuk Guru dulu kan, dia minta apa dia? Mati dalam keadaan mengajar, dalam keadaan beramal, dia kata. Cukup untuk diri dia. Mengajar ni sampai ke mati lah. Pada Mekah ni, kalau Hajilah cerita, Hajilah Lubuk Tapah, dia kata dah sakit membawa pada mati, terbaring dah. Datang lagi anak murid bawa kitab kat tepi katil Tok Guru. Okey, baca kitab ni, dia dengar ya. Nanti kalau perlu dia tegur, dia bercakap lah sikit. Lepas tu dia dengar baca kitab dia. Sampai tahu tu. Sampai tahu tu Tok Guru ya. Dah sakit, ibarat dah hampir sakaratul maut dah tu. Ni yang Hajilah cerita. Tengok semangat dia dalam ilmu. Kenapa? Sebab rahsianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dalam diri dia. Bila rahsia Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata dalam diri dia, tanda Allah Taala kasih dia. Allah Taala pilih dia. Jadi kita ni kalau Allah Taala bagi kita ilmu, kepahaman terbuka, tanda Allah Taala tu sayang kepada kita. Alhamdulillah. Paling tidak kalau tak faham lagi pun Allah Taala bagi peluang kita untuk mengaji. Pun cukup dah atas niat kita. Sebagaimana yang disebutkan di hari akhirat ada golongan-golongan yang jahil di atas dunia, yang di hari akhirat dia termasuk dalam golongan orang-orang alim. Dia jahil atas dunia, tapi di hari akhirat dia dalam golongan orang-orang yang alim. Di hari akhirat Allah Taala jadikan dia orang-orang yang berilmu. Kenapa? Atas niat dia mengaji. Allah, aku mengaji tak faham lagi, dia kata. Bertahun dah mengaji tak faham, tapi hati dia, ya Allah, bukakanlah ya Allah. Ya Allah, bukakanlah ya Allah. Tapi Allah Taala tak buka. Niat dia terus, ya Allah, biar aku mati dalam keadaan. Dia duduk martabat orang alim. Ni, Odin. Duduk martabat orang alim. Dan orang-orang macam ni dia berhak layak memberi syafaat kepada orang-orang yang tertentu di hari akhirat nanti. Kan? Ini mana malaikat tu merendahkan sayap. Sebab apa? Sayang. Merendahkan sayap rahmat bagi penuntut ilmu apabila berjalan berjalan datang daripada rumah mana start kereta wira kan. Berkilat je kereta. Sampai kat sini. Susah tu kan. Hujan ni. Kerana ia redha, malaikat tu redha dengan tuntutannya. Apa yang kita cari sekarang ni, malaikat redha tak? Bahkan ada satu golongan malaikat, kumpulan malaikat yang mana dia akan tawaf satu dunia. Pusing satu dunia. Pusing untuk apa? Cari majlis ilmu.
Bila sampai mana jumpa satu majlis ilmu, mereka akan keliling berlapis-lapis nih sampai ke langit, berlapis-lapis. Dan malaikat ni sentiasa berdoa kepada penuntut ilmu. Dalam majlis ilmu ni malaikat keliling kita ni. Malaikat minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa mereka. Dan doa ni sentiasa daripada malaikat selama kita tak keluar daripada majlis ilmu. Selagi kita duduk dalam majlis ilmu, duduklah macam mana keadaan walaupun tidur sekalipun, malaikat sentiasa mendoakan tak? Ini ada satu golongan malaikat. Kerja dia hari-hari itu sahaja. Dia akan pusing cari majlis ilmu. Ada, dia akan berkeliling naik sampai ke langit, berlapis-lapis. Kita tak nampak. Kalau kita nampak lari ni, kan? Malaikat tu ada. Kerana redha dengan tuntutannya itu, hal keadaan tuntutannya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala terima. Mudah-mudahan kita mengaji sikit-sikit, bukakan kepahaman. Hari ni sebenarnya Allah Taala bagi kepahaman kita sikit. Datang boleh mengaji pun cukup dah. Walaupun tak faham, redha Allah Taala tu dah ada dah dalam diri kita. Datang lagi mengaji, terbuka sikit, lama-lama terbuka makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita dia ilmu, bukan di amal ibadat. Bila ada al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Ilmu tu imam bagi amal, amal tu mengikut bagi ilmu. Makmum tu kena mengikut bagi imam tak? Bermakna makmum kena lepas ke belakang, takkan makmum lepas ke depan. Jadi hampa kena letak di mana? Ilmu tu kena letak di depan. Mengaji tu kena bagi keutamaan, kepahaman tentang ilmu tu. Wa ta'allumun dil babi min ilmin lahu fadlun ala mi'atir raqi'ati nafilan. Wa ta'allumun dil babi, saya ulang sekali lagi, wa ta'allumun dil babi min ilmin lahu fadlun ala mi'atir raqi'ati nafilan. Mempelajari akan satu bab daripada ilmu, satu bahagian, kita sikit je kita belajar satu bab ilmu, tak kisahlah ilmu syariat ni, fiqh, tauhid, tasawuf, baginya itu kelebihan atas 100 rakaat nisbah sembahyang sunat. Bagi nak sembahyang sunat 100 rakaat, bengkak lutut, turun sujud nanti 100 rakaat. Nah, tapi cukup kita mempelajari satu bab, satu kepahaman dalam ilmu, menyamai 100 rakaat sembahyang sunat. Itu lebih menuntut ilmu. Habib Hasan Asyatiri nengok murid dia ni, Masya Allah, sampai waktu duha sembahyang, berakaat sembahyang, nanti buat tu buat ni, dia perhati saja. Lepas sekali dia panggil, hang buat apa sekarang? Dia kata, buat sembahyang sunat. Kewajipan hang sebagai apa? Saya pelajar, dia kata. Kalau pelajar buat apa? Pergi menghafal matan, dia kata. Dia suruh menghafal matan, dia bukan suruh sembahyang sunat. Dia kata pergi menghafal matan. Buat apa sembahyang sunat ni? Aku tak bagi sembahyang sunat. Apa tak kata tu? Habib Hasan Satiri waliullah lah, besar, orang alim besar. Kan murid sibuk dengan amalan sunat, buat tu buat ni. Kan bidang kita, cuba kita ukur diri kita, di mana kekurangan kita lagi. Kalau kekurangan kita dalam ilmu banyak, biar banyak mengaji, banyak membaca, faham. Lepas tu nak buat amalan ibadat, buat. Bukan saya kata tak bagi amalan ibadat, buat amalan ibadat kita. Tapi jangan meletakkan amalan ibadat itu di depan. Yang fardu tu mesti kena buat. Tapi yang sunat-sunat ni, hampa tengok lagi, di mana keutamaan yang kita nak berikan. Ngaji. Orang ni silap. Pandangan orang ni kalau boleh beramal, baca Quran 2-3 juzuk sehari, baca wirid ni, oh dia habis awal dah. Dia bukan di situ. Ya. Kepahaman ilmu yang Allah Ta'ala buka. Kadang wirid kita, amalan kita sikit, tapi dengan sebab kepahaman, Allahu Akbar, lain dengan orang yang beramal beribu-ribu zikir dia. Contoh dia tak sama, jauh langit bumi. Bukan saya kata zikir tu tak dapat, tu orang panggil zikir apa tu? Zikir hasanat, boleh pahala sahaja. Dia ada lagi satu zikir darajat. Ada zikir hasanat. Zikir hasanat macam orang awam yang tak mengaji, boleh pahala, jangan kata tak ada pahala lah. Tapi sesilah hari bulan boleh pahala, bukan pahala. Tapi kalau zikir darajat, orang yang memahami benda tersebut, dia zikirkan dalam hati dia, mesra, kepahaman ada, walaupun sikit, tak sama dengan zikir hasanat. Bagi ada
Kita ni kalau orang mengaji sepatutnya zikir itu zikir darajat. Apa makna darajat? Dia mengangkat martabat seseorang. Bukan kita letih beramal ibadat, tapi olehan dia sikit. Hah? Zikir fadilah ni kelebihan. Wallahu a'lam lah, nama istilah fadilah saya tak pasti. Tapi yang kalau disebutkan dalam kitab-kitab, dia ada dua, zikir hasanat, zikir darajat. Dalam kitab Hidayatus Salikin ada sebut ni. Ya buka bab zikir. Bagi beza orang awam dengan orang khawas. Jadi bermakna zikir darajat ni orang-orang berilmu. Zikir hasanat tu orang-orang awam yang tak mengaji. InsyaAllah ada keberkatan juga. Bukan saya kata tak ada keberkatan, tapi jauh langit bumi beza dah. Soalan apa? Ada orang tanya, dengar dalam live ni pun dikira dalam majlis ilmu juga lah. Ya, sama. Orang yang mengikuti secara live, dia macam ni lah, yang mengikuti secara live ya, walaupun jauh ya. Rasulullah dah wafat berapa ribu tahun dah, 1443 tahun dah ya. Tapi yang kita mengaji di sini sama tak? Kalau kita mengaji dengan seorang tok guru, sama tak ibarat kita duduk depan Rasulullah? Sama ya. Sebab apa? Guru-guru yang Allah Ta'ala disebutkan dalam insan kamil kita Arab ya. Rasul apa? Muhammad Rasulullah ni berupa dengan berbagai-bagai rupa. Rahsia Muhammad tersebut, yang itulah Allah yang dia campakkan ke dalam hati-hati ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu waris. Kalau ahli waris, orang yang makan asabah daripada kalau si mati, siapa dia? Anak laki kan? Anak laki ni, kalau kita anak laki bagi mayat, pak kita meninggal, kalau pak kita orang kaya, senyum, wajib makan banyak ya. Jadi sebenarnya ulama-ulama tu dia makan banyak rahsia Rasulullah di dalam diri dia. Yang lain tu ada juga rahsia Rasulullah tapi tak terbuka. Sebab dia tu warasah, ahli waris. Jadi sama ya. Jadi mengaji macam di sini pun dengan mengikuti di rumah cara live. Dah kita nak main jauh. Ni duduk mana-mana negeri ni. Kan? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi peluang kepahaman, insya-Allah ada kebaikan. Yang penting sidik kita dengan guru-guru kita, sidik kita dengan Rasulullah. Okey. Habis. Hadza idza qasadal ilaha wa akhirahu bil ilmi illa bal halaku tahassala. Hadza idza qasadal ilaha wa akhirahu bil ilmi illa bal halaku tahsulu. Ini apabila mengqasad ia dengan ilmu itu akan Allah dan akhirat. Hampa belajar ilmu tu untuk apa? Sebab itu kalau kita mengaji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Zarnuji, Ta'limul Muta'allim, awal-awal dia kata, pertama sekali kita nak menuntut ilmu ni, perbetulkan niat kita. Apa niat kita? Kerana Allah. Kerana Allah. Jangan kita kata, oh aku nak mengaji ni, aku nak kerja hebat-hebat, aku nak cendah siapa-siapa yang nak kata, aku nak hentam ni, aku bawa dalil macam-macam nanti, aku nak kata semua. Ini semua tak sunnah Rasulullah. Rasulullah tak biasa buat macam ni. Awal-awal lagi ilmu macam tu, nyatu orang panggil ulama usuk, ulama yang jahat. Sebab itu ilmu, kalau kita buka dalam kitab Futuhat Makkiyah, dia ada 3. Ilmu, lapisan ilmu ada 3. Pertama, ilmu akli. Ilmu akli, ilmu yang dapat dengan dalil. Bagi alasan, tak kisahlah dalil itu akli ke, dalil itu nakli ke, itu orang panggil ilmu akli, fikir. Inilah kebanyakan sampai PhD sekalipun, ilmu akli. Yang kedua, ilmu ahwal. Tahu ilmu ahwal? Ilmu yang dapat dengan zauki, rasa. Kita tahu dah buah durian macam tu, ilmu orang bercerita. Tapi bila kita makan durian, kita tahulah rasa durian macam mana. Abang dia boleh cerita tak rasa durian mana? Tak ada cerita kan? Tapi erti tak rasa durian?
Tapi kalau nak mengajar boleh mana cerita. Durian, ada duri, bentuk dia macam tu, lepas tu bau dia wangi, kulit dia warna hijau, perang-perang sikit, dia kata. Pokok dia besar. Itu ilmu akli. Tapi yang ilmu zauki, ilmu ahwal lain. Dan yang ketiga orang panggil ilmu asrar. Mana ilmu asrar? Ilmu rahsia. Ilmu rahsia bila dia menggabungkan ilmu akli dengan ilmu ahwal, jadilah asrar. Dia memandang segala syariat Nabi Muhammad ni, faedah-faedah daripada syariat Nabi Muhammad. Mana faedah-faedah daripada syariat Nabi Muhammad? Segala hukum fiqh, segala tauhid, segala apa yang berlaku ke seluruh alam semesta, pandangan dia dengan jalan syuhud. Yang tu orang panggil ilmu asrar. Hampa nak cari dalil apa? Nak tanya. Jadi mana kita kena memahami qasad niat kita yang pertama sekali Allah dan hari akhirat. Apa dia? Dengan ilmu aku faham, aku boleh bersiap sedia untuk aku kembali kepada Allah Ta'ala. Apa persiapan aku untuk balik? Untuk balik bertemu dengan Allah Ta'ala. Hidup tak lama ni. Amaru ummati ma mada sittin wa sab'in. Umur umat aku kebiasaan dia antara barang 60 ke 70. Badan tahun ni 60 dah? Dah sampai ke? Lebih dah. Dah, bukan semestinya mati ni. Tapi saya nak cerita umur 60 ni matahari tenggelam dah dia ni. Matahari tenggelam dah. Mujur alhamdulillah Tuhan bagi badan peluang untuk mengaji ni. InsyaAllah mudah-mudahan ingat di hati kita, kalau aku terus mengajar pun biar aku mati dalam keadaan mengaji. Pasal niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita atas niat kita. Kita nak buat macam mana dah. Okey, terus dia kata, dan jika tidak, kalau dia tak niat kerana Allah Ta'ala, maka bermula kebinasaan itu terhasil ia. Bermakna makin kita belajar, makin tinggi ilmu kita, kalau bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu ilmu bawa binasa. Ilmu bawa binasa. Jadi saya bukan menafikan ilmu akademik apa semua, belajarlah, tak salah. Tapi hampa belajar, lepaskan fardu ain, perbetulkan niat. Belajar fardu ain, perbetulkan niat. Buat. Tapi kalau fardu ain pun tak lepas, Tuhan pun tak kenal, macam mana saya nak sebut? Ada sebahagian pelajar saya tak nak sebut universiti mana, umur dah 25 apa semua, mengucap lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah pun tak boleh nak sebut. Terkejut saya. Saya terkejut tengok. Ya Allah, saya kata, ni orang Melayu ni. Umur 25 dah. Bukan seorang. Saya kata bukan seorang yang dapat berita kat saya. Sedih. Orang Islam kita ni. Kalau macam ni, kalau hampa duduk dekat you sekalipun, awal Allah Ta'ala nak heran you hang. Sikit pun Allah Ta'ala tak pandang. Na'udzubillah. Jadi kebinasaan diri kita kalau seandainya kalau kita qasad lain daripada Allah Ta'ala. Okey, last saya nak habis. Wal yahruman na'urful jinanil fakhirah wal yasqutanna fi darkin nari nazilan. Wal yahrumanna urful jinani al fakhirah wal yasqutanna fi darkin nari nazilan. Sesungguhnya diharamkan akan dia akan bawaan syurga yang megah. Orang yang macam ni niat dia bukan untuk Allah, nak mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mencari ilmu macam ni, Allah Ta'ala haramkan bawaan syurga yang megah. Bau pun tak dapat, lebih lagi nak masuk. Dan sesungguhnya gugur pada kerak api neraka hal keadaannya orang yang gugur. Bermakna pasti dia akan, mana hal keadaan dia orang yang gugur, mana dia pasti akan jatuh ke dalam kerak api neraka. Yang ni orang panggil munafik. Sebab apa? Munafik kan, apa makna munafik? Man yuzhirul Islam wa yukhfil kufra. Orang yang menzuhirkan agama Islam tapi menyembunyikan kekufuran.
Sebab apa? Zahir nampak bercakap atas syariat, tetapi di hati dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah taala dengan sebab apa? Sebab dia memandang wujud diri dia apa semua. Jadi sama tak zahir dengan batin dia? Tak sama kan? Ini orang panggil munafik. Orang yang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan duduk di bawah kerak api neraka, paling bawah sekali, neraka yang paling panas sekali. Tak akan mampu kita nak tahan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan? Cukup api di atas dunia. Saya nak cerita api di atas dunia ni hanya seketul bara api neraka yang Nabi Adam minta. Seketul bara api neraka, bila Nabi Adam minta nak masak makanan, Allah Taala bagi, jatuh di tapak tangan dia, terlepas, panas. Jatuh ke atas bumi, masuk balik ke tempat asal dia. Minta kali kedua, Allah Ta'ala kata, wahai Adam, cukup memadai kamu genyehlah pokok-pokok kering, batu-batu. Api yang seketul bara api neraka ni sudah meresap ke seluruh alam. Meresap ke seluruh alam dah. Tu api yang warna biru, potong besi apa semua tu. Sebenarnya hasil kesan daripada bara api neraka. Itu pun sudah dicuci berapa kali? 70 kali. Mana suhu dia direndahkan sebanyak 70 kali. Ya Allah, kalau kita fikir azab api neraka, hampa jangan sombong dengan Tuhan. Hampa takkan mampu dapat tahan dia. Takkan mampu dapat tahan. Memanglah sekarang kita duduk selesa sahaja. Na'udzubillah. Kalau Tuhan jadikan seseorang di dalam keadaan dia ni kafir, dalam keadaan dia fasik, di hari akhirat dia pasti akan bertemu dengan benar-benar ni. Jadi kita berikan awal-awal lah, cari ilmu sebanyak mungkin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepahaman dalam diri kita, dan dibukakan makrifat, semakrifat-makrifat yang ada, insya-Allah. Jadi ada soalan? Tak ada. Okey, macam biasa, saya umumkan dah sebelum kita tutup pengajian, daurah ringkas sifat 20 tauhid, PDF RM10, pengajian percuma pada 27 hingga 31 Ogos. 27 hingga 31 Ogos. Yang ni boleh siapa-siapa yang masuk ni daftar nama. Mana bayar RM10 sahaja. Pengajian selama berapa hari? Mungkin dekat seminggu. 27, 28, 29, 30, 5 hari. 7 hari. 7 hari pengajian. Seminggu lah. Okey, yang kedua kitab bersuci, daurah bersuci, apa dia, bahasan air, wudu, mandi, istinja, tayamum. Ini pun sama juga, PDF RM10, pengajian percuma pada 19 hingga 25 September. Ahad hingga Sabtu. Pengajian waktu malam. Ya. Lepas tu pengijazahan Dalailul Khairat, kitab edisi terbaru daripada madrasah, berharga RM75 termasuk ijazah ya. RM75 termasuk ijazah. Pada 17 hingga 24 Oktober. Ahad hingga Ahad, 8 hari, 8 malam, 17 sampai 24. Ini live. Jadi siapa-siapa yang jauh ikuti secara live. Boleh kita beramal dengan selawat pada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan terbuka rahsia Allah Ta'ala. Almari ada 100 buah. Siapa-siapa nak infak, nak wakaf, katil 100 buah. Bangunan yang saya tengah buat ni, seorang hamba Allah yang menginfakkan, mewakafkan. Jadi kita tumpang wakaf dia, walaupun katil ke apa ke almari ke, kemudahan yang lain dah diberikan. InsyaAllah mudah-mudahan yang menginfakkan, yang mewakafkan di sini, Allah Ta'ala bagi balasan yang tak putus-putus. Okey, wakaf tapak lantai sekaki RM50, setengah kaki RM25, dan seterusnya macam biasa. Jus kunyit hitam, siapa-siapa yang ingin try ataupun produk kesihatan, boleh berhubung dengan pihak madrasah. Dan untuk makluman, yang dapat saya tahu tadi ada apa? Tendref, 2 kitab lah. 2 kitab lah. Satu berapa? Boleh pergi ke Shopee. Ya, satu. Pendrive Satu berapa? Nanti kita tembak. Nanti. Cuma saya maklumkan, ada tendref yang dah siap, kitab Sirrul Asrar, keseluruhan kitab Sirrul Asrar audio. Harga nanti kami akan beritahu dalam Shopee. Lepas tu kitab Amal Ma'rifat, tendref daripada awal pengajian kita Amal Ma'rifat sampai habis. Yang ni boleh
boleh tengok dalam Shopee. InsyaAllah tengoklah esok lusa kita akan keluarkan. Dan pun dah siap dah. Siapa-siapa yang nak membeli boleh tengok di Shopee, berhubung dengan madrasah ni, insyaAllah. Okay, jadi setakat itu yang dapat saya sampaikan. Pengajian malam ini yang mana benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, saya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Wa nas'aluka 'ilmal khaifin inabatal mukhbitin wa tabatas sadiqin wa syukras sabirin. Wa nas'aluka bi nuri wajhika alladhi malaraka 'arsyan tazra'a fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifa haqqa ma'rifatika ma yanbaghi an tu'rafa bi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.